Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, so hari ini kita akan belajar tentang matematik tingkatan 2, bab 1 iaitu pola dan jujukan. Okey, so hari ini kita akan fokus kepada subtopik 1.1 iaitu pola. Dalam subtopik ini kita akan belajar apakah yang dimaksudkan dengan pola dan kita akan tengok beberapa contoh soalan berkaitan dengan pola. Okey, so apa kita punya standard pembelajaran hari ini? Okey, so kita punya standard pembelajaran pada hari ini, pada akhir pembelajaran pelajar dapat mengenal dan memerihalkan pola pelbagai set nombor dan objek dalam kehidupan sebenar dan seterusnya membuat rumusan tentang pola. Okey, so kita tengok apakah yang dimaksudkan dengan pola. Okey, jom kita mengenal pola nombor. Okey, pola. Pola ni, pernah tak kamu dengar perkataan pola dalam kehidupan seharian kamu? Biasanya kita jarang guna perkataan pola dalam kehidupan seharian sebab biasanya kita selalu guna perkataan corak. Okey, corak kehidupan dia semakin senang, semakin susah. Okey, tapi kalau dalam matematik, dia hampir sama je dengan kehidupan seharian kita, di mana dia punya maksud ialah pola ialah aturan atau corak tertentu dalam senarai nombor atau objek. Okey, maksudnya susunan nombor. Okey, so contoh kalau cikgu bagi tahu, cikgu letak. Okey, first, okey, 2, kita bermula dengan 2. Okey, then lepas 2, cikgu letak 6. Okey, lepas 6, 10. Okey, lepas 10, 14 dan seterusnya. Okey, so kalau kita tengok kat sini, dia punya pola dia daripada 2 ke 6, 6 ke 10, 10 ke 14. Apa dia punya corak dia? Apa dia punya aturan dia? Okey, so kalau kita tengok kat sini, dia semakin bertambah kan? Okey, so kalau semakin bertambah, dia sama ada 2, sama ada tambah ataupun darab. Tapi ni tambah dia ialah tambah yang sekata, yang setara. Maksudnya sama je. Okey, so kat sini macam mana kita nak tahu dia punya pola? Okey, ambil kedudukan yang kedua, 6, tolak dengan sebutan yang pertama, 2. Okey, so 6 tolak 2, jawapan dia ialah 4. Okey, so maksudnya daripada 2 ke 6 ni akan tambah 4. Okey, daripada 6 nak pergi ke 10 tambah 4. Daripada 10 nak ke 14 tambah 4. Okey, dan begitulah seterusnya. Okey, so kat sini kita boleh tengok dia punya pola dia ialah menambah 4 kepada nombor sebelumnya. Okey, ni adalah senarai nombor lah. Kita boleh juga pola ni, kita boleh juga dalam bentuk corak. Okey, so contoh 1, kita tengok contoh 1. Lukis corak seterusnya, bagi gambar rajah di bawah dan nyatakan polanya. Okey, kalau kita tengok corak kat sini, susunan yang pertama ni kita ada 2 titik. Okey, 2 titik. Okey, susunan yang kedua, okey, dia lukis 2 titik kat bawah yang asal tadi. Kemudian dia tambah 2 titik ke atas ni. Okey, so yang tadi ada 2 titik, betul? Okey, sekarang ni yang kedua ni dah ada 4. Dia dah tambah 2 ke atas. Okey, so yang ketiga, dia ambil daripada yang kat sini 4 tadi. Okey, apa yang berlaku? Dia tambah 2 lagi ke atas ni. Nampak tak? Daripada 2 ke 4 dia tambah 2. Daripada 4 ke 6 dia tambah 2. Okey, so dah ada 6 titik kat sini. Okey, cikgu rasa kamu boleh teka kat sini. Akan jadi bentuk apa? Corak apa? So, kita akan dapat berapa titik kat sini? Kita akan dapatlah 8. Okey, macam mana nak lukis corak tersebut? Dia mesti ikut susunan yang sebelum. Macam mana cara dia susun? Okey, so kita akan dapat, okey, yang asal ni kita ambil yang sebelum, 6. Kemudian kita tambah 2 titik di atas. So kita akan dapatlah 8. Okey, so dia punya pola kat sini ialah menambah 2 titik kepada corak sebelumnya. Okey, soalan B. Okey, tengok. Corak yang pertama, segitiga. Okey, ada berapa segitiga kat sini? 1, betul? Okey, yang ni corak ada berapa segitiga?
ada 2. Okey, cuba teka berlaku apa daripada 1 ke 2 ni? Pertambahan segitiga. Berapa bertambah? 1 sahaja bertambah. Betul tak? Okey, cuba kita test yang next. Okey, kalau betul dia bertambah 1, 2 tambah 1 akan jadi 3. Okey, so betul. Okey, so next akan jadi berapa? 3 tambah 1 kat sini mesti dapat 4. Okey, so macam mana nak lukis? Kalau kamu perhatikan susunan dia, segitiga yang asal, okey, dia tambah sebelah sini. So jadi macam ni. Okey, next bila dah macam ni, dia tambah pula segitiga kat sini. Okey, dah jadi macam ni, nak jadi 4 kat mana nak tambah segitiga? Okey, macam ni lah kan? Okey, nanti guna pembaris Okey, so kita akan dapat bentuk macam ni. Okey, so dia punya pola ialah menambah satu segitiga kepada corak sebelumnya. Okey, cikgu harap kamu boleh faham sebab ni mudah je. Okey, kita tengok contoh seterusnya. Contoh 2. Okey, nyatakan pola bagi set nombor berikut. Okey, soalan A. Kita nak cari pola ni. Okey, perkara pertama sekali kita tulis negatif 10, negatif 4, 2, 8 dan seterusnya. Okey, negatif 10, negatif 4, 2, 8 dan seterusnya. Okey, so perkara pertama sekali kita tengok. Okey, nombor ni dia semakin bertambah ke semakin berkurang, semakin besar ke semakin kecil. So kalau kita tengok kat sini, daripada negatif dia dah jadi positif, maksudnya dia semakin besar. Okey, so semakin besar maksud dia tambah ataupun darab. Tapi kat sini kita tengok dia punya perubahan dia, peningkatan dia adalah sekata, so dia adalah tambah. Okey, so macam mana kita nak tahu tambah berapa ni cikgu? Okey, so kita kiralah negatif 4, ambil yang kedua tadi, tolak dengan sebutan yang pertama, negatif 10. Okey, ni kita dah belajar dulu macam mana nak selesaikan negatif 4, negatif, positif 10. So negatif 4 tambah 10 ialah 6. Okey, so kita dah dapat jawapan dia. Okey, kat sini ialah menambah 6 kepada nombor sebelumnya. Okey, kita boleh tengok kat sini, daripada negatif 10 nak pergi ke negatif 4 tambah 6. Daripada negatif 4 nak pergi ke 2 tambah 6. Daripada 2 nak pergi ke 8 tambah 6. Okey, soalan B. Okey, 17, 7, negatif 3, negatif 13 dan seterusnya. Okey, semakin bertambah ke semakin berkurang ni? Okey, semakin berkurang. Daripada nombor positif jadi negatif. Okey, so mesti dia tolak ataupun bahagi kan? Tapi yang ni tolak. Kenapa cikgu cakap tolak? Sebab dia punya pengurangan dia tu adalah sekata. Kalau bahagi, dia punya pengurangan dia tu ketara, kita nampak. Okey, so macam mana nak tahu berapa dia tolak? Sama juga langkah dia, ambil sebutan yang kedua, 7, tolak dengan sebutan yang pertama, 17. Okey, so 7 tolak 17, kita dapat negatif 10. Nampak tak kat sini kita dapat negatif. Okey, bila dapat negatif, maksudnya ini adalah pola dia menolak 10 daripada nombor sebelumnya. Okey. Baik, soalan C. Okey, soalan C. Okey, 2, 6, 8, 18, 54 dan seterusnya. Okey, nombor semakin besar tapi pertambahan dia adalah ketara. So bila ketara, dia adalah sebenarnya darab. Okey, so kalau darab, macam mana kita nak tahu dia punya pola dia? Okey, nak tahu dia punya pola kalau darab. Okey, salin soalan 2, 6, 18, 50. Okey, C 2, 6, 18, 54.
Okey. Ambil sebutan yang kedua, 6. Okey, kita tahu dia adalah darab, cuma kita tak tahu dia darab berapa. So, terbalik pada darab, bahagilah 6 bahagi dengan sebutan yang pertama 2. So, kita dapat 3. Okey, maksudnya kat sini, okey, daripada 2 ke 6 dia berlakunya darab 3. Okey, kita cek betul ke salah. 2 darab 3 dapat 6. Okey, betul. 6 darab dengan 3 dapat 18. Betul. 18 darab 3 dapat 54. Betul. Okey, so maksudnya dia punya pola dia ialah mendarab nombor sebelumnya dengan 3. Okey, soalan D. Okey, 81, 27, 9, 3 dan seterusnya. Okey, berlakunya pengurangan dalam susunan ni. So, dia sama ada tolak ataupun bahagi, betul? Okey, tapi dia punya pengurangan dia ni ketara. So, bila ketara, itu ialah bahagi. Okey, so kalau bahagi, kita nak tahu dia bahagi berapa, kita ambil yang depan. Okey, 81 kita bahagi dengan 27. Okey, so kita akan dapat 3. So, maksudnya kat sini dia punya pola dia ialah membahagi nombor sebelumnya dengan 3. Okey, so soalan E. Okey, ni adalah pecahan yang pelajar tak suka tapi kena juga jawab. Okey, 1, 3/2. 3/2 ni kalau kita tukar kepada pecahan bercampur, kita akan dapat 1, 1/2. 2, okey, so 5 bahagi 2, 2, 1/2. Okey, ni bermaksud dia semakin bertambah. Okey, dia bertambah berapa? 1, 1/2. 2, 1/2. Okey, so kat sini sebenarnya kita dah nampak dah dia punya penambahan dia kan, berapa. Okey, tapi tak apalah, cikgu tunjuk juga macam mana nak dapat Okey, so macam mana nak dapat? Sama juga dengan yang nombor bulat tadi, ambil sebutan yang kedua, 1, 1/2, tolak dengan 1. Okey, so kita akan dapat 1/2. Tadi kita dah tahu tambah kan? Okey, so jawapan dia ialah menambah 1/2 kepada nombor sebelumnya. Okey, senang kan? Okey, F perpuluhan. Okey, negatif 2.3, negatif 2.6, negatif 2.9, negatif 3.2. Okey, semakin berkurang ke semakin bertambah ni Okey, semakin berkurang. Okey, so kita ambil kalau berkurang tu maksudnya dia tolak ataupun bahagi. Tapi ni tolak lah sebab dia punya pengurangan dia sekata je. So, negatif 2.6. Sebutan pertama tadi tolak dengan sebutan kedua tadi tolak dengan sebutan yang pertama, negatif 2.3. Okey, apply yang kita dah belajar sebelum ni, negatif 2.6, negatif positif 2.3. Okey, so negatif 2.6 tambah dengan 2.3, so kita akan dapat negatif 0.3. Tadi cikgu dah bagi tahu negatif ni apa maksudnya? Menolak 0.3 daripada nombor sebelumnya. Kita boleh semak atau kita punya pola tu betul ataupun salah. Okey. Okey, banyak ada contoh cikgu bagi 8 dah. Cikgu harap kamu semua fahamlah apa yang dimaksudkan dengan pola dan macam mana nak cari pola. Okey, ni cikgu saja je nak imbas kembali nombor genap dengan nombor ganjil sebab ada lagi antara kamu yang tak tahu nak bezakan nombor genap dengan nombor ganjil. Okey, nombor genap tu apa? Nombor genap ni ialah nombor yang boleh dibahagi tepat dengan 2. Seperti sifar 2 lah kan. 2, 4, 6, 8, 10 dan seterusnya. Okey, nombor ganjil ni ialah nombor yang tidak boleh dibahagi tepat dengan 2. Maksudnya kalau kita bahagi dengan 2, kita akan dapat baki. Okey, so nombor ganjil contoh bermula dengan 1, 3, 5, 7, 9 dan seterusnya.
Okey, kita tengok contoh 3 buku teks kamu Diberi urutan nombor 7, 12, 17, 22, 27. Okey, ada lagi nombor kat tengah ni yang kita tak tulis dan last sekali dia ialah 67. Kenal pasti dan nyatakan pola bagi urutan nombor ganjil. Okey, so kita senaraikan dulu apa nombor yang tertinggal kat tengah ni, 27 hingga 67. So kita senaraikan, kita sambung. Nak sambung tu kita kena tahu apa? Kita kena tahu dia punya pola. Okey, semakin bertambah dan penambahan dia ialah sekata. So maksudnya dia adalah pola dia ialah menambah. Okey, so 12 tolaklah dengan 7. Okey, 12 tolak dengan 7. So kita akan dapat 5. Maksudnya kat sini berlakunya penambahan 5. Pola dia menambah 5 kepada nombor sebelumnya. Okey, so sampai 27 tadi. 27 tambah dengan 5 kita dapat 32. Tambah dengan 5 kita dapat 37. Tambah dengan 5 kita dapat 42. Tambah lagi 5 dapat 47. Tambah 5 dapat 52. Okey, cikgu kita nak buat sampai bila? Sampai jumpa 67. Okey, tambah lagi 5 dapat 57. 57 tambah dengan 5 dapat 62. Belum lagi. Okey, 62 tambah 5 last sekali dapat 67. Okey, dah siap ke belum? Belum menjawab soalan lagi. Soalan nak kenal pasti dan nyatakan pola bagi urutan nombor nombor ganjil. Okey, so sekarang ni kita buat nombor ganjil. Pilih dulu nombor ganjil. Mana nombor ganjil? 7, 17, 27, 37, 47, 57, 67. Okey, so kita dah senaraikan. Alright. Okey, then kita nak cari dia punya pola dia. So semakin bertambah. Okey, macam mana nak kira pola? Ambil sebutan kedua, tolak dengan sebutan pertama. So 17 tolak 7 kita dapat 10. So dia punya pola dia ialah menambah 10 kepada nombor sebelumnya. Okey, ni untuk nombor ganjil. Nombor genap pun kita guna jalan kerja yang sama. Okey, cari nombor genap. 12, 22, 32, 42, 52 dan 62. Okey, kita susun dia. Letak dalam turutan macam ni. Okey, dan kita nak cari pola dia. So, kita tahu dia tambah. Cuma kita tak tahu menambah berapa. So, ambil sebutan kedua, 22. Tolak dengan 12. Okey, so kita akan dapat 10. Okey, so dia punya pola dia ialah nombor genap diperoleh dengan menambah 10 kepada nombor sebelumnya. Okey, boleh faham? Ni contoh je ni. Contoh macam mana nak cari pola. Okey. Next, okey. Dalam pola ni kita ada segitiga Pascal. Okey, apa itu segitiga Pascal? Okey, macam mana nak dapatkan dia? Okey, segitiga Pascal ni mestilah bentuk segitiga kan? Okey. Macam mana nak dapatkan dia? Okey, dia ada formula dia. Nak dapatkan dia mesti tambah 2 nombor ke atas, kiri dan kanan. Okey, so contoh kita mulai pada 1 Okey, 1. Okey, nak dapatkan kotak kat sini, mesti tambah kiri dan kanan atas. Okey, sekarang ni kanan ada. Okey, kiri ada tak? Tak ada. So dapat 1. Okey, kotak yang kat sini. Okey, sebelah kiri ada, sebelah kanan tak ada. So dapat 1. Okey, so kat sini pun sama. 1. Okey, 2 ni ada kanan, ada kiri. So kita tambah 1 tambah 1 dapat 2. Yang sini ada kanan sahaja, so dapat 1. Kanan sahaja dapat 1. Okey, next pun sama. Macam mana nak dapat kotak ni? Okey, 1 tambah 2 dapat 3 kat sini. Okey, so kat sini pun sama. Tambah yang ke atas kiri dan kanan, 2 tambah 1 dapat 3 dan seterusnya. Okey,
Kita cuba buat yang ada kotak kosong cikgu tinggalkan kat bawah ni Okey, macam mana nak dapat? Okey, kat sini berapa? Okey, so tengok. Sebelah kanan ada, sebelah kiri tak ada. So dapat 1. Okey, yang kat sini. Sebelah kiri ada, sebelah kanan tak ada, dapat 1. Okey, so kat sini 1, sebelah kiri dia 1, sebelah kanan 4. Okey, so 1 tambah 4, 5. 4 tambah 6, 10. 6 tambah 4, 10. 4 tambah 1, 5. Okey, senang kan? Okey, so jom kita buat contoh 4. Okey, semua ni kat atas ni dia dah tolong cari. Okey, so kita cari kat sini. 1 tambah 3 dapat 4. 3 tambah 3 dapat 6. 3 tambah 1 dapat 4. Okey, kat ujung ni 1. Sebenarnya segitiga Paskal ni yang kat ujung ni 1 je. Okey, nak kira pun boleh. Kalau kira pun dapat 1 juga. Sebab dia tak ada yang sebelah 1 lagi kan. Okey, so kat sini 1 tambah 4, 5. 4 tambah 6, 10. 6 tambah 4, 10. 4 tambah 1, 5. Okey, kita dapat sama dengan yang kat sini tadi kan. Okey, so next 1 tambah 5, 6. 5 tambah 10, 15. 10 tambah 10, 20. 10 tambah 5 dapat 15. 5 tambah 1 dapat 6. Seronok kan buat benda ni. Okey, so itulah segitiga Paskal. Tak susah pun. Okey, next kita akan tengok apa itu nombor Fibonacci. Okey, nombor Fibonacci ni merupakan suatu corak nombor yang berturutan. Okey, di mana sebutan seterusnya diperoleh dengan menambah dua sebutan sebelumnya. Apa tu cikgu tak faham? Okey, kita tengok contoh macam mana nak buat Okey, contoh 5. Lengkapkan urutan nombor di bawah. Okey, so tadi cikgu cakap nombor seterusnya akan diperoleh hasil tambah dua nombor yang sebelum. Okey, kita cuba 0 sifar tambah 1. Okey, dapat 1. Okey, so nak dapat kat sini, tambahlah 2 yang sebelum ni. 1 tambah 1 dapat 2. Okey, nak dapat kat sini macam mana? Ambil 2 yang sebelum ni. So, 1 tambah 2 dapat 3. Macam mana nak dapat kat sini? Okey, tambah 2 nombor yang sebelum ni. 2 tambah 3 dapat berapa? 5. Okey, so kat sini macam mana dapat 8 ni? Betul ke? Okey, check. 5 tambah 3. 2 nombor sebelumnya kita tambah dapat 8. Okey, betul. 8 tambah 5, 13. Okey, so kat sini, okey, tambahlah 8 tambah 13. Dapat berapa? 21. Okey, betul lah. 2, 3, 5, 21. Okey, B. 1, 3. So, kat sini macam mana nak dapat? 1 tambah 3. So, dapat 4. Okey, so kat sini 2. Hasil tambah 2 nombor sebelum. 3 tambah dengan 4. So, dapat 7. Okey, next. 7 tambah 4 dapat 11. Okey, betul. Okey, so cek jawapan 4, 7. Okey, pandai. Okey. Senang tak nombor Fibonacci? Ingat beza nombor Fibonacci dengan segitiga Paskal. Segitiga Paskal kita tambah 2 nombor yang ke atas dia, kiri dan kanan, dapat yang bawah. Okey, nombor Fibonacci ni hasil tambah 2 sebutan yang sebelum. Okey. Baik, okey. So itu saja yang kita belajar hari ini. So kesimpulan pada apa yang kita belajar hari ini ialah pola ni sebenarnya merupakan suatu corak tertentu dalam sesuatu nombor atau objek. Okey, sama ada tambah, tolak, darab ataupun bahagi nombor sebelumnya. Manakala suatu pola dalam objek ditentukan dengan memerhati susunan objek sebelumnya. Okey, contoh macam yang contoh 1 dengan 2 tadilah yang kita buat titik. Kita buat segitiga tu, kita bergantung kepada susunan objek sebelumnya. Okey, so latihan hari ni kita boleh cuba, jom cuba 1.1. Okey, muka surat 6 dan muka surat 7 buku teks kamu. Siapa yang tak ada buku teks boleh download buku teks yang digital tu. Okey, boleh cuba buat dan snap hantar kerja dekat cikgu, okey?
Baik, okey, so itu saja kita belajar hari ini. Jumpa lagi next class. Terima kasih semua.